Dari negeri di bawah bayu, sambutan Krismas, angkutan awam pilihan utama orang ramai. Laporannya langsung bersama Enisia Dolus. Silakan, En. Ya, Otto. Bahang sambutan Krismas semakin dirasai. Orang ramai mula pulang ke kampung halaman masing-masing, khususnya yang menggunakan pengangkutan awam seperti bas ekspres. Tinjauan RTM di KK Sentral, Kota Kinabalu mendapati terminal bas ini mula dipenuhi penumpang yang menunggu masa perjalanan untuk bertolak ke pelbagai destinasi. Dari Kampung Merapok Keningau. Saya sini lama sudah kerja, memang kerja di KK. Naik bas Tumba, selesa satu sama cheaper lah, murah. Kalau bawa kereta sendiri pakai minyak pun mau RM50 juga. Saya dari Ranau, so saya mau pergi di Labuan untuk bercuti. So kenapa saya pilih ini bus express ni di sini? Sebab salah satu dia tiket dia murah lah dan berbaloi untuk orang-orang yang mau pergi jauh. Contohnya macam saya mau pergi Labuan, pergi di Menumbuk, murah lah tu tiket. Jalan-jalan, sekarang mau balik ke Labuan. Supaya senang lah, dah payah balik cari parking. Supaya senang jalan-jalan macam tu. Selesa, dah banyak fikir lagi, taruh saja. Saya dari Papar, Bang. Jadi saya mau balik ke Ningau. Jadi saya pergi KK, mau naik bas. Oh, memang saya ada kereta juga sendiri, jadi supaya dia selamat, bah, cepat. Kalau drive jauh, penat. Sementara itu, Presiden Majlis Pengusaha-Pengusaha Bas Ekspres Sabah Sebok Dr. Donald Hanapi berkata, perkhidmatan bas ekspres di Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi sempena sambutan Hari Krismas dan cuti sekolah. Semua bas kita yang telah kita sediakan pada tahun-tahun mendatang dan tahun-tahun ini, semua menggunakan safety belt. Maknanya setiap bas tu ada tali pinggang keselamatan, tali pinggang keleda. Yang mana semua pemandu kita dan juga semua konduktor bas, kita minta mereka membuat pengumuman sebelum berlepas. Kita minta semua penumpang untuk memakai safety belt untuk keselamatan mereka. Langkah keselamatan turut diperkukuh melalui kerjasama dengan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP dengan semua bas beroperasi dilengkapi dengan sistem GPS bagi membolehkan pemantauan lokasi dan kawalan had laju dilakukan secara berterusan sekaligus memberi keyakinan kepada orang ramai untuk menggunakan perkhidmatan bas ekspres. Demi memastikan keselamatan pengguna jalan raya, semua lampu jalan bawah seliaan Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah akan dipastikan berada dalam keadaan baik dan diselenggara secara berkala. Pembantu Menterinya Datuk Seri Dr. Rudi Awar memaklumkan kementerian mempunyai perancangan jangka pendek dan panjang untuk penyelenggaraan lampu jalan di seluruh negeri. Justru laporan daripada wakil rakyat dan komuniti setempat penting bagi membolehkan tindakan pembaikan diambil lebih pantas dan berkesan. Kalau JKR, kita akan cuba berbincang dengan Datuk SUT perkara untuk memperhalusi perkara ini agar ia dapat dijalankan semula. Kerana dia sudah ada tiang, jadi tidak masalah. Jadi kita perlu jalankan semula. Beliau menyatakan demikian kepada RTM dalam kempen kesedaran keselamatan jalan raya sempena Hari Natal 2025 peringkat negeri di Pekan Kundasang. Tambah Datuk Rudi, kerjasama semua pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan juga penting untuk memastikan sistem pencahayaan jalan raya berfungsi sepenuhnya. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mengutamakan keselamatan terutama ketika dalam pemanduan jauh khususnya dalam musim perayaan ini. Trend kemalangan jalan raya menunjukkan peningkatan yang membimbangkan berbanding tahun-tahun sebelumnya. Timbalan Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran JBPM Sabah, Lee Zalman Abu berkata, bagi tempoh Januari hingga Disember tahun ini, 461 kes kemalangan direkodkan. Meningkat berbanding 446 kes tahun 2024 dan 415 kes pada tahun 2023. Pada tahun 2025 sehingga pada tarikh ini, 461 kes meningkat. Memang masih tinggi lagi, masih berkisar pada 400 lebih kes. Jadi kematian pula ada pengurangan, cuma kita hanya memerhati dari segi kes lah. Maknanya peningkatan kes kemalangan ini masih lagi berlaku
Dan kita harapkan langkah-langkah untuk dari segi pemandu dan juga pengguna jalan raya sentiasa berhemah semasa menggunakan jalan raya. Jadi itu saja caranya. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Sabah. Kementerian Kerja Raya dan Utiliti Sabah akan terus komited memantau dan menambah baik projek infrastruktur di negeri ini, khususnya di kawasan luar bandar demi kesejahteraan rakyat. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsala menyatakan demikian selepas meninjau beberapa lokasi projek infrastruktur rakyat di Kundasang. Antara lokasi yang dilawati termasuk SK Pekan Kundasang, Jalan Kampung Permai, Jalan Kauluan Pinausuk dan Loji Rawatan Air Kundasang. Dalam lawatan ini, beliau turut diberi taklimat mengenai projek menaik taraf Jalan Kundasang, Kauluan Pinausuk, Ranau, pihak kontraktor. Beliau berharap projek dilaksana mengikut perancangan, menepati spesifikasi dan siap dalam tempoh ditetapkan. Ladang penanaman durian di Kampung Timpangoh, Laut Pinampang berpotensi dijadikan sebagai agro pelancongan baharu di kawasan pantai barat Sabah. Terletak di kawasan seluas 82 hektar, projek itu menggabungkan pertanian komersial dan sektor pelancongan bagi merancangkan ekonomi setempat. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata, ladang yang mula dibuka sejak 2018 kini dalam proses menaik taraf infrastruktur jalan raya bagi memudahkan akses pelancong. Ia memfokuskan penanaman durian varieti premium melibatkan 60% musangking dan 30% blackthorn. Selain tanaman buah-buahan tropika lain seperti avokado, nangka, madu dan tarap. Kita akan jadikan ini sebagai kawasan pelancongan, agrotourism untuk kawasan di Pinampang dan Kota Kinabalu. Sebab ada permintaan daripada pelancong-pelancong China, Korea untuk mereka menikmati durian di kebun. Cuma kita, kebanyakan kebun kita berada jauh daripada bandar Kota Kinabalu. Dan kita mendapati bahawa antara yang terdekat lebih kurang 45 minit adalah di kawasan ini. Jadi inilah impian pengusaha di sini. Berdasarkan data semasa, keluasan tanaman musangking di seluruh negeri mencecah 2,023 hektar. Namun hanya 202 hektar dikategorikan sebagai kawasan matang. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 3% permintaan pasaran dari negara China. Sabah memerlukan lebih 4,000 hektar kawasan tanaman durian yang produktif bagi memenuhi permintaan pasaran negara berkenaan. Nilai perpaduan tanpa mengira bangsa dan agama perlu diperkukuh semua pihak. Adun Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya menekankan kerajaan sentiasa mengutamakan ukhuwah dalam kalangan masyarakat berbilang kaum sekaligus mampu menjadi asas kepada keharmonian dan pembangunan sosioekonomi. Menurut beliau, penyelarasan pentadbiran kerajaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh agar manfaat pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Beliau turut menggesa penduduk Tanjung Keramat menjadi mata dan telinga kerajaan bagi memastikan pembangunan kawasan dapat dipertingkat dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian selepas mengadakan program penyerahan bakul makanan sempena Hari Natal 2025. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Otto. Salam Malaysia Medani. Otto. Terima kasih, Anne, langsung dari Sabah.